Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Dan malam ini saya begitu berbesar hati ada dua tokoh pemikir bagi saya. Seorangnya tokoh pendidikan yang cukup lama dikenali dan begitu berjasa sekali pelbagai media. Kalau anda Google saja boleh mendapatkan berbagai penghargaan sudah pun dan rencana ditulis. Yang paling hampir dengan saya iaitu Tan Sri Arsyad Ayub, tokoh pendidikan negara. Terima kasih Tan Sri meluangkan masa. Dan tentunya saya ingat lagi sejak saya mula masuk dunia wartawan dan ketika itu saya banyak bercerita tentang remaja, jadi banyaklah bahasa-bahasa remaja itu. Sentiasa ada diskusi hangat dengan Dr. Awang Sarian yang sekarang orang kuat di Dewan Bahasa dan Pustaka KP-nya. Dan malam ini kerana tak lama lagi ada majlis ataupun titah syarahan diraja tentang perpaduan ummah, ada wacana, ada forum. Jadi saya nak mengambil kesempatan itu berbicara tentang perpaduan ummah tapi mengambil perspektif ilmu. Kerana dewasa ini di kurun ke-21 ada pelbagai dalam kemajmukan Malaysia itu ada juga pelbagai lapisannya. Lapisan ekonomi, lapisan pendidikan dan sebagainya. Dalam konteks itu saya ingin meminjam pandangan Tan Sri Arsyad Ayub yang memang terkenal dengan jasa terutamanya dahulu di ITM ketika itu, belum pun UiTM, Institut Teknologi Mara. Bagaimana ketika itu tanggungjawab berat yang diberikan Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Razak untuk Tan Sri merapatkan jurang, terutamanya jurang pendidikan tinggi dan ilmu masyarakat Bumi Putera Melayu ketika itu, contohnya untuk dibawa ke depan. Tetapi pendekatan yang Tan Sri ambil tidak pernah meminggirkan bangsa-bangsa lain ataupun orang yang beragama di luar Islam misalnya. Dan saya rasa Profesor Shah Salim Faruqi dalam satu artikel di Star tidak berapa lama dahulu memberikan contoh terbaik apa yang mengatakan bahawa ada bas UiTM yang membawa Bumi Putera Sabah Sarawak untuk ke gereja di Klang. Jadi malam ini walaupun ada banyak imbasannya akan saya kaitkan dengan perpaduan Melayu itu, tapi itu tidak bermakna kita menidakkan yang lain. Tapi hujahnya malam ini bahawa jika teras perpaduan masyarakat Melayu itu dipastikan kukuh, maka peradaban dengan kekuatan masyarakat Malaysia seluruhnya boleh dibawa ke depan. Pandangan Tan Sri dalam hal ini terutamanya dalam aspek ilmu dan pendidikan, kerana kadang-kala kita ada pelbagai contohnya pelbagai pendapat, tetapi pendapat itu perbezaan itu tidak diasaskan kepada ilmu. Jadi mungkin pengalaman sejak di ITM sampai sekarang Tan Sri melihat perubahan masyarakat itu, jika kita berbeza pendapat pun biarlah pendapat itu disandarkan pada ilmu. Ini kebetulan pada ketika itu ya, selama 10 tahun saya menerajui ITM. Ya. Dikatakan boleh 85% daripada pensyarah-pensyarah dan juga kaki tangan di ITM ialah bukan daripada keturunan orang Melayu. Ya. Sungguh pun pelajar orang Melayu dan Bumi Putera 100%, ya. Tapi tidak. Dan kalau kita perhatikan pada ketika itu, mereka yang mengajar itu bukan sahaja orang daripada Rusia, daripada Kanada, daripada US Peace Corps, daripada India, daripada Sri Lanka, Australia, United Kingdom, Germany, Perancis. Jadi bermacam-macam pensyarah-pensyarah yang telah mengelibatkan diri dia, yang dalam bahasa kita ialah dia committed. Ya. Committed dalam bahasa ini ialah iltizam untuk membangunkan pelajar-pelajar Melayu dan Bumi Putera. Ini pada pandangan saya sangat elok sebab ini dapat memperkayakan dengan pengalaman mereka sendiri yang berbagai-bagai bangsa, dapat memperkayakan kebolehan dan juga pengalaman pelajar-pelajar ITM pada ketika itu. Jadi itulah pada saya, maknanya pada ketika itu tiap-tiap orang pensyarah telah penuh dengan iltizam untuk membangunkan pelajar-pelajar di ITM. Dia tak kira, dia memang tahu satu bangsa, iaitu keturunan daripada orang Melayu dan Bumi Putera. Dan mereka daripada bangsa lain, maknanya berbagai bangsa. Jadi inilah satu jalan pada saya dia memberikan ilmu yang ada pada mereka kepada pelajar-pelajar. Tan Sri, sebelum saya pergi Dr. Awang Sarian dalam hal ini, selepas Tan Sri begitu giat sampai kita tidak saja menunggu pelajar Melayu itu pergi ke Shah Alam misalnya untuk mendapat ilmu pengajian tinggi, pergi hingga ke Jengka, ilmu pengajian tinggi itu datang ke tempat-tempat yang jauh ini. Yeah. Tapi sekarang, selepas 3 ataupun 4 dekad, adakah kita sekarang
faktornya adalah bagaimana menguruskan kecerdikan ini. Kerana jika dibiarkan begitu sahaja, mungkin ia akan mewujudkan jurang dan bukannya jabatan. Dan mungkin ini menguruskan kejayaan juga, Tan Sri. Ya, pada ketika itu ya tahun 65 hingga 75 sehingga ke 85 boleh katakan pelajar-pelajar semua mengikuti kursus profesional daripada seberang laut, daripada United Kingdom dan juga daripada United Kingdom macam-macam kursus ACCA, kursus ACIS, kursus Diploma in Business Studies dan juga kursus British Institute of Management, Cost and Management Accountant. Dan selepas dari pengalaman itu, oleh sebab kita dah cuba membuat kursus kita sendiri. So kita adakan kursus kita Diploma in Business Studies, kita ada kursus Diploma in Town and Country Planning, Culture, Architecture dan juga Diploma in Plantation Industry Management, Hotel and Catering, Engineering, Counselling and Guidance. Jadi bermacam-macam kursus yang ada. Jadi ini boleh dikatakan berbeza dengan keadaan di universiti pada ketika itu, ya. Jadi ini yang boleh satu tarikan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi semua pun saja bukan saja kursus profesional, tetapi kita ada satu macam penasihat, counselling and guidance. Dan juga pada masa itu kita tekankan menggunakan bahasa pengantar, bahasa Inggeris. Bukan saja bahasa Inggeris, tetapi pelajar dikehendaki tahun pertama, tahun kedua belajar salah satu, sama ada Tamil, Mandarin ataupun Japanese. Dan satu lagi, kalau tahun 2 dengan tahun 3, dia akan belajar sama ada bahasa Perancis, bahasa Jerman dan bahasa Rusia. Nah ini semua sekali mata pelajaran ini diajar daripada pensyarah-pensyarah yang datang sama ada negeri Rusia, daripada Perancis, daripada Jerman dan juga daripada yang ialah pensyarah kita Mandarin semua ada dan daripada Jepun. Jadi inilah yang saya anggapkan dapat membangunkan dan membezakan graduan ITM daripada universiti lain. Jadi pandangan Tan Sri tentang di mana letaknya segala kemajuan yang sudah dicapai itu dalam keadaan masyarakat Melayu Bumiputera sekarang ini. Oh, sekarang kebanyakan daripada mereka yang pada ketika itu sekarang sudah menjadi CEO dan menjadi chief accountant dan juga banyak akan menerajui berbagai-bagai syarikat yang besar dan kebanyakan bekerja dengan media pun banyak, bukan saja media elektronik, media TV, media penulisan maknanya tadi Straits Times dan juga Star dan berbagai-bagai akhbar. Doktor, saya perlu beri rehat yang pertama tapi mungkin saya letakkan dulu asas soalannya iaitu jika semua ini sudah dicapai daripada ITM dan sekarang ni UiTM sahaja ada ribuan graduan Bumiputera Melayu dan sebagainya, tapi bagaimana itu akan membawa ke arah perpaduan dan bukannya pergeseran. Kerana kita tahu jika pergeseran itu berasaskan ilmu sebenar, maka ia tidaklah merosakkan, tapi sebenarnya membina kekuatan dan itu kata Ibn Khaldun sebenarnya adalah asas peradaban. Jadi itu kita telusuri selepas ini. Akan berlangsung forum dan wacana perpaduan ummah dan saya ingin melihat aspek itu dalam konteks pembangunan pemikiran dan juga perpaduan Bumiputera Melayu. Dan tadi Tan Sri Arsyad secara dengan panjang lebar memberikan kita bagaimana kejayaan membina golongan intelek Melayu, golongan pemikir Melayu, golongan profesional Melayu sejak tahun 60-an, 70-an lagi. Dan kini mungkin saya nak pergi kepada Dr. Awan Sarian kerana doktor melihatnya dalam konteks yang mungkin perspektif yang lebih pelbagai sudut. Dalam erti kata kerana saya pernah membaca bahawa bahasa Melayu itu juga sebenarnya bahasa perpaduan kerana dia asas kontrak sosial dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak padankan kearifan yang sudah ditimba oleh pelbagai golongan profesional Melayu, peniaga dan sebagainya ini dalam konteks perpaduan, kerana kerap kali sekarang masih banyak lagi pembincangan tentang ummah yang tidak berpadu ini. Sepatutnya dewasa inilah dengan kecerdikan yang semakin tinggi itu perpaduan lebih erat. Saya memang pada saya landasan kita katakan perbezaan pandangan, pendapat itu mesti berdasarkan ilmu. Dalam adat Islam sendiri kita boleh memahami menerima khilaf dan ikhtilaf, tetapi adab-adab perbezaan pandangan. Oleh sebab itu dalam soal kita bercakap tentang perpaduan, kalau kita sampai pada peringkat emosi
sentimen, kita sudah kehilangan asas ilmu kerana asas kita emosi. Dan ini pada hemat saya menunjukkan bahawa kematangan atau kecemerlangan kita dalam bidang profesional sebagainya itu belum dapat dimanfaatkan. Orang yang pandai belum tentu orang bijaksana. Ya. Kita mungkin melahirkan sekian banyak orang yang pandai, tapi kita masih mengharapkan bijaksana. Sekian banyak orang bijaksana yang dapat membuat pertimbangan yang teliti, yang rapi dan tahu meletakkan keutamaan. Dalam kes agenda kita katakan, betul, Maghili sudah sekian banyak profesional, sekian banyak bijak pandai. Tetapi adakah golongan ini secara majoriti sudah melihat agenda bangsa, agenda negara itu lebih penting dari negara peribadi? Nah, saya melihat dengan tidak payah kita bersegan silu, kaum lain sebagai contoh, saya sebutlah rakan-rakan kita Cina. Biarpun mereka dalam parti berlainan, kelompok berlainan dan sebagainya, tetapi agenda mereka jelas satu. Dan saya di mana-mana mengatakan bahawa kita perlu belajar sesuatu pada rakan kita, orang Cina sebagai contoh. Biarlah kita berlainan parti, biarlah kita berlainan kelompok. Tak ada masalah bagi saya kerana yang penting agenda bangsa itu yang penting. Tapi kalau ini tidak dilihat sebagai satu keutamaan, maka kita menjurus pada agenda pribadi. Barangkali tadi kita berbincang tentang soal kalau calon tak terpilih, barangkali soal loyalty, soal kesetiaan pada parti, itu sudah barangkali hilang. Di sini ukuran, adakah kita sudah sampai ke peringkat kematangan berfikir walaupun kita intelektual, berijazah, PhD dan sebagainya. Tetapi kalau tidak dapat membuat pertimbangan, ini saya kira satu lompong yang mesti diatasi. Saya kerap mengikuti wacana maupun terbitan-terbitan Dewan Bahasa Pustaka sejak dulu lagi. Dan ini perkara yang sejak dahulu difikirkan, memajukan negara bangsa dan sebagainya. Malah dalam konteks itu, apakah pandangan doktor terhadap mungkin pandangan yang melihat bahawa kurangnya dibugarkan dan disegarkan diskusi massa ataupun wacana massa tentang perkara-perkara yang boleh membina, mengasah kebijaksanaan itu yang merupakan antara faktor kenapa kita masih terperangkap dalam polemik mendefinisikan perpaduan itu mungkin dalam konteks yang sempit. Ya, saya kira ruang untuk orang berbicara tentang soal isu-isu perpaduan dalam konteks senario yang lebih luas itu ada. Tetapi kecenderungan sehingga sekarang kita melihat bahawa orang lebih berminat soal-soal yang sensasional, yang bersensasi daripada soal-soal ilmu, soal-soal perpaduan yang berteraskan ilmu, pemikiran, kematangan. Bukan kita bercakap tentang soal Melayu lah. Saya katakan apapun yang akan dikatakan orang, kita mesti melihat bangsa Melayu Islam sebagai bangsa yang teras. Bukan saja dari segi soal 60% jumlahnya itu, majoriti. Tetapi sejarah masa silam, ini bukan soal ratusan tahun. Dua alam maknanya 2000 tahun. Bangsa Melayu, bangsa teras, di alam Melayu termasuk di tanah Melayu. Dan ini fakta sejarah yang diakui dari zaman dahulu oleh orang Barat, bahkan semua sarjana seluruh negara, seluruh dunia. Oleh sebab itu, kepentingan kita bercakap tentang perpaduan Melayu Islam, itu menjadi teras. Kalau bangsa yang teras ini berpecah, tidak bersatu padu, jangan kita harapkan akan berlaku perpaduan nasional. Ya, Masih ketika mereka di ITM tidak nampak perpecahan yang besar dan jelas itu kerana matlamatnya mungkin sama, iaitu membina kepakaran dan pengetahuan contohnya. Tetapi bila keluar itu, mungkin paksi dan individu yang berbeza itu membawa haluan masing-masing. Jadi apakah yang boleh membawakannya kembali dalam satu perjuangan yang sama? Kalau kita perhatikan dulu tu, boleh dikatakan politik. Boleh dikatakan politik, kalau saya boleh gunakan politik UMNO, politik barisan bagi orang Melayu lah. Tapi selepas itu kita perhatikan sekarang dah ada politik PAS, politik PKR, politik UMNO. Jadi ini bagi orang muda-muda nampaknya kadang-kadang dia macam tertarik daripada politik itu. Dan juga sungguh pun begitu kita perhatikan pada satu ketika jam itu barangkali pelajar itu masih lagi belum diterdedahkan politik-politik yang baru. Tapi kalau kita hari tadi disebutkan berkenaan perpaduan. Kadang-kadang kalau patutnya perpaduan, patutnya agama boleh menyatukan kita, boleh dapat padukan kita. Ya? Dan juga bahasa politik perpadukan kita. Dan juga politik ini yang masalah, barangkali tidak dapat menyatukan kita. Ini pada saya politik kita pada hari ini tidak dapat menyatukan. Ya, jadi dia orang dah lebih, dan orang muda kadang-kadang pula dia dah terlupakan. Dia terlupa apakah, bagaimana dia sampai ke hari ini, dia sudah menjadi graduan. Misal kata tadi disebut oleh
Prof. Serian tadi ya, yang mengatakan kalau perhatikan ITM graduan pada hari ini sudah 400,000. Saya tidak tahulah kalau ada statistik berapa daripada 400,000 itu menyokong parti ini, parti itu dan parti itu. Nah, ini pada saya ini satu kekuatan yang belum digunakannya lagi. Dan juga kampus ITM boleh dikatakan tiap-tiap negeri ada satu kampus ITM. Ini satu jalannya kalau nak mencarikan perpaduan ke, nak memperangsangkan, nak beri lagi kemajuan pandangan orang Melayu, itulah satu daripada jalannya. Hakikatnya adalah untuk menuju ke depan, untuk menjamin masa depan yang baik untuk semua masyarakat Malaysia. Perpaduan teras ini perlu kukuh. Kerana saingan dari luar semakin hebat. Negara Afrika juga kini disebut sebagai bangkit dengan ekonominya dan sebagainya. Dalam konteks itu saya perlu pergi rehat yang terakhir. Apabila kembali, saya ingin mendapatkan pandangan Tan Sri dan juga doktor tentang apa yang boleh kita lakukan. Kerana kerap kali kita berbicara tentang tidak rapatnya. Tapi apakah perkara proaktif dan yang kreatif, malah memerlukan inovasi sebenarnya untuk kita laksanakan kerana ia perlu diatasi. Itu kita fikirkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton agenda Awani secara langsung dari studio Awani, dan ingin saya ingatkan besok kepada siapa yang mungkin pun belum tahu bahawa besok ada majlis titah diraja tentang perpaduan ummah. Wacana dan forum akan bermula sejak mungkin pukul 10 pagi kalau kata Dr. Wan Sarian. Pergi saja ke Dewan Bahasa dan Pustaka, tak jauh pun dari Astro Awani. Kalau tak tahu jalan datang Astro Awani, saya tunjukkan bagaimana nak pergi ke sana. Tapi sebab itu kita memanaskan untuk berlakunya majlis besok, bicara tentang perpaduan, dan tentunya kita cakap tentang perpaduan Malaysia. Kita melihat perpaduan terasnya pada golongan Bumi Putera Melayu, dan mungkin kita sudah bercakap tentang asalnya, kita sudah bercakap tentang masalahnya, tapi apa langkah yang boleh diambil untuk secara konkret, proaktif dan dengan penuh inovasi itu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, pada saya kalau cakap pasal perpaduan, pada hari ini kebanyakan industri perdagangan ialah kepunyaan bukan daripada keturunan orang Melayu. Jadi oleh sebab kita ada banyak graduan-graduan orang Melayu yang berkebolehan. Yang kebolehan dalam profesional bahagian apa saja sebut sudah ada. Ya, jadi ini dia patut dia bagi peluang mana industri dan juga industri serta juga perdagangan diberi peluang kepada macam dulu, macam kita melaksanakan dasar ekonomi baru dulu, begitu juga maknanya tadi patutnya janganlah kita nak banyakkan tambah lagi kepandaian, nak ada Mandarin buat sementara ini tidak ada. Tapi kalau kita nak betul-betul lah, ini ialah melalui pendidikan, maknanya itu saya tidak ada masalah kalau pelajar-pelajar Melayu bukan saja bertutur dalam bahasa Inggeris tetapi dalam bahasa Mandarin, bahasa Tamil ataupun bahasa Jerman, bahasa Arab. Sebab peluang pada hari ini sebutkan persaingan dunia terbuka. Bahasa Arab dan sebagainya. Itu kalau tanya saya, selain daripada kebolehan menekankan kebolehan profesional dan juga disiplin dia, tetapi mesti tekankan gunaan cara kita berkomunikasi. Ini mesti melalui bahasa. Pada saya bahasa lain daripada bahasa Malaysia kita, bahasa Inggeris, bahasa Arab, apa bahasa lain pun patut juga diajar dengan sebab apa yang boleh membuka peluang ilmu baru. Doktor, apa yang inovasi? Saya nak bermula dengan kita mesti keluar daripada satu kepompong dan kerangka melihat politik segala-galanya. Bagi masyarakat bertamadun, politik hanya satu segmen daripada sistem kehidupan. Pendidikan, kebudayaan, bahasa, ekonomi. Mengapa kita tidak boleh berfikir di luar kerangka itu? Yang berlaku kekecohan sebagai contoh ini banyak lebih soal perpaduan politik. Mengapa itu? Jadi perlu ada satu keberanian dalam kalangan masyarakat untuk mengubah struktur itu. Kita katakan politik penting, tapi politik sebagai wasilah, alat bukan matlamat. Oleh sebab itu, jangan sampai kerana politik kita merosakkan perpaduan dalam ekonomi, pendidikan. Dan kalau nak bercakap tentang soal inovasi, saya melihat peluang terbaik sekarang. Kerajaan mewujudkan pelan pengulangan pendidikan 2013-2020. Ini peluang terbaik. Kita mesti ada ketegasan. Dulu sekolah wawasan mungkin tak berjaya. Mengapa tidak berjaya? Perlu ada ketegasan dalam pelaksanaan yang boleh membawa perpaduan generasi muda.
Tapi kalau kita beralah pada situasi tuntutan itu, tuntutan ini, saya kira kita dengan sendirinya membuka satu ruang, jurang lebih besar untuk generasi baru bersatu padu. Tan Sri, bidang pendidikan, bidang Tan Sri lah. Jadi bagaimana pendapat Tan Sri Pada tentang? saya itulah yang pertama itu kita mesti ada kebolehan kita, sama ada profesional ataupun sub-profesional, dan kedua ada ilmu, ada kepandaian, kita mesti boleh berkomunikasi. Dan dalam komunikasi sekali honesty dan integriti, semua sekali etik kita itu semesta. Inilah sebabnya apabila kita nak mendapat peluang kerjaan, ini semua disiplin yang saya anggap seperti apa, disiplin akademik, disiplin profesional, disiplin ability to communicate mana tadi, dan juga disiplin kita punya ethics dan integriti kita. Mungkin kalau penilaian itu seperti mungkin kalau saya cuba teka hujah Dr. Awan Sarian di sebaliknya adalah kalau daripada prasekolah ataupun daripada sekolah rendah lagi, kita sudah duduk dalam satu kelompok yang mana kita terpaksa berbincang, bertukar pendapat. Dalam konteks itu mungkin itu dimasukkan sekolah kebangsaan. Sebagai contoh bercakap tentang soal pemerkasaan sekolah kebangsaan. Ya. Tapi jangan bercakap tentang idealisme saja. Apa konkret, apakah pengisian konkret supaya dengan tanpa paksaan pun satu waktu sekolah kebangsaan dapat menjadi menghimbau, menarik, menggamit golongan yang barangkali selama ini tidak betul berminat. Tapi kita mesti menyediakan prasarana, menyediakan suasana sekolah kebangsaan itu perkasa sehingga orang akan datang. Tapi kalau dengan cara paksaan semata-mata atau harapan saja, itu tidak akan menghasilkan apa yang kita harapkan. No, kalau pada saya daripada mula lagi, bahasa pada saya terlalu penting. Kalau masa saya dulu, masa kita di sekolah Inggeris dulu, diajarnya bahasa Melayu, diajarnya bahasa Mandarin, bahasa Tamil, juga bahasa Dayak pun ada juga pada ketika itu. Jadi pada saya, selain daripada disiplin kita itu ialah kita nak membolehkan kita ke pasaran, kebolehan ke pasaran kita mesti ada tambah lagi ilmu nilai kita. tambah. Dan masalah kita nilai tambah ni patutnya kita sentiasa, khususnya generasi muda, bukan saja kita menjadi seorang graduate, tetapi tokok tambah nilai ilmu, kepandaian, pengalaman, bahasa, dan pada saya anggap satu penting bila menghadapi dunia globalisasi. Dan tanpa perpaduan teras itu sukar kerana ia akan mengalihkan perhatian kita. Ya. Kerana apapun kita melihat di mana-mana negara, bahkan di tamadun dari awal lagi soal perpaduan itu, kalau tanpa perpaduan bagaimana kita dapat fokus pada soal kemajuan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Ya. Saya setuju, sebab itu saya sarankan besok pukul 10 ada di Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri pun akan jadi panel forum petang. Ya, itu sebab itulah. Jadi kita kena pergi. Terima kasih banyak kepada doktor juga, dan saya ingin hujahkan malam ini yang akhirnya adalah Ibnu Khaldun sebenarnya berhujah bahawa negara dan peradaban lahir dengan adanya kekuasaan negara ataupun al-muluk itu, tapi al-muluk diperoleh dengan adanya kesatuan, iaitu asabiyah di kalangan masyarakat itu. Jadi itu yang kita bincangkan malam ini, dan itu akan terus ditelusuri dengan lebih mendalam besok di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Hantarkan pandangan anda sendiri. Jangan lupa kita ada astroawani.com dan Facebook dan Twitter Awani sendiri. Anda boleh terus nyatakan pendapat di sana dan saya akan panjangkan kepada Tan Sri dan Doktor, insya-Allah. Sekian, selamat malam. Terima kasih banyak Tan Sri.